Assalamualaikum. Okey, ini adalah sambungan daripada topik minggu lepas. Minggu lepas kita masuk sectional drawing. Okey, untuk video kali ini, saya akan menunjukkan untuk rakaman pagi ini, saya akan tunjukkan tajuk, saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan tajuk mechanical drawing. Apa yang dimaksudkan dengan mechanical drawing? Kita ada electrical drawing, kita ada lukisan bangunan. Okey, seterusnya adalah mechanical drawing. Saya share slide dulu. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan mechanical drawing? Eh? Okey, baik. Introduction. Okey, it shows shape component based on the orthographic projection. Maknanya dekat sini, mechanical drawing ini berdasarkan adalah unjuran ortografik. The shape of the components and tools complete with engineering specification are clearly illustrated. Maknanya dekat sini, segala bentuk alatan ataupun tools ataupun bahan yang kita nak tunjukkan dalam lukisan mechanical ni haruslah mempunyai spesifikasi-spesifikasi tertentu pada gambar yang kita lukis. Apa ini maksud spesifikasi ni? Okey, informasi ataupun spesifikasi ni adalah assembly, macam mana dia terbentuk. Kalau kita pecahkan dia dan kita gabungkan dia, bagaimanakah benda ini terbentuk. Machine maintenance dan manufacturing. Ini adalah contoh di mana alatan-alatan kita ataupun tools ataupun kita punya produk diaplikasikan. Okey, baik. Kita ada detail drawing dan assembly drawing. Assembly drawing tadi tu macam saya cakap lah, dia macam kita nak gabungkan. Kalau pen awak tu kita pecahkan satu-satu, kita boleh nampak ada sarung, ada spring, ada ink, kan? Lepas tu ada punat dia. Okey, bagaimana ia terpecah dan bagaimana ia terbentuk, itu adalah assembly drawing. Detail drawing adalah untuk setiap satu bahagian, apakah spesifikasi dia. Contoh yang boleh saya bagi spring berapa panjang. Untuk pen tadi, spring berapa panjang. Kita punya casing pen berapa panjang. Punat berapa panjang, diameter berapa. Itu adalah contoh detail drawing yang perlu kita ada dalam kita punya lukisan. Baik. Contains complete information of each component include size. Size, kita cakap kan, size. Dimension dia berapa panjang, berapa lebar. Material use, apakah alatan itu diperbuat daripada apa? Diperbuat daripada apa? Sama ada karbon ke, besi ke, plastik ke, hard plastik ke. Okey. Itu adalah material. Ini pula adalah contoh bagaimana sesebuah detail drawing, dan juga ini tiada detail drawing sebab kita ada dimension dia. Ini mungkin adalah lukisan assembly, lukisan gabungan. Baik. Contoh dekat sini kita boleh tengok ini nampak yang lorek-lorek ni adalah satah pemotong. Kita dah potong slide sebelum ni ataupun video sebelum ni, saya dah ada buat rakaman berkenaan dengan satah pemotong. Maknanya yang lorek ni adalah satah pemotong. Kita tengok apa dalam dia. Dekat sinilah kegunaan sectional drawing. Okey, baik. Sebab tu saya akan masuk sectional drawing dulu, baru saya akan masuk mechanical drawing. Supaya ia lebih jelas awak boleh tengok. Oh, sebab inilah kita guna satah pemotong, sebab kita nak tengok bahagian dalam, bahagian shaft tu rupanya kosong supaya ada benda boleh masuk, kan. Ada tempat bearing, ada lock washer. Okey, baik. Ini adalah contoh detail drawing. Kita boleh tengok setiap satu alatan ataupun setiap satu kita punya produk, kita boleh tengok berapa dimensi dia, berapa panjang dia. Okey, ini adalah contoh bagaimana sesebuah detail drawing dilukis
Dan setiap saiz skru yang kecil itu pun kita ambil kira. Ini penting supaya dia melibatkan maintenance. Dalam maintenance ataupun mass production, ah, produk yang kita hasilkan, sesebuah produk yang kita hasilkan tu adalah sama. Contoh, awak keluarkan pen, takkanlah setiap satu pen yang awak nak keluarkan berbeza. Walaupun jenisnya sama. Pernah tak awak pergi kedai, beli pen yang sama tapi awak dapat panjang yang berbeza? Itu adalah nama lain, brand lain. Mungkin brand lain, mungkin awak punya pen tu berbeza berbeza produk. Kalau produk yang sama, sesebuah pen tu mesti panjang dia sama, material dia sama. Itulah nak guna ni supaya kita dapat replicate ataupun duplicate berapa banyak pun produk dalam dengan menggunakan satu drawing sahaja. Ya. Okey, kita boleh tengok dekat sini kalau dalam slide ni kita boleh tengok ini adalah paparan gear. Gear yang bahagian bawah ni adalah gambarnya. Untuk 3D kita boleh tengok gearnya planet 4 dekat sini. Sun dekat sini, ring, planet 1, carrier, planet 2, planet 3. Kemudian kita ada carrier shaft. Shaft satu batang. Kita ada ring shaft. Ini adalah contoh, ini adalah pandangan hadapan daripada pandangan, tengok anak panah mouse, dia pandangan daripada sini. So ini adalah daripada pandangan hadapan atau pandangan sisi. Tak kisahlah mana awak ambil sisi ataupun depan. Okey, ini adalah pandangannya dan di dalamnya adalah ini. Okey, assembly drawing show the assembly of machine component. Contohnya sesebuah gear tadi, berapa gear kecil, berapa gear besar. Itu adalah number of component involved. Material use, apakah material yang digunakan dalam nak developkan sesebuah mesin itu ataupun sesebuah produk, sesebuah tools. Bukan dia sebatang je datang. Kalau bahagian mechanical ni kita datang biasa, kalau gear tu, dalam gear ada gear lagi. So kita pecahkan ni. Ada relevant information, maknanya berapa gear kecil ke. Saya ambil contoh gear sebab tadi gambar gear kan. Okay, ada berapa gear kecil, ada berapa gear besar, dimension dia, berapa shaft ada, saiz berapa, material yang kita gunakan, material apa untuk shaft, material untuk gear kita guna material apa. Ya. Yeah? Okey, baik. Dekat sini kita boleh tengok, mungkin ini awak boleh tengok gambar apa ni. Saya boleh katakan dia adalah seperti stapler gun. Stapler gun. So, bahagian spring ataupun spring loader dia, ataupun dekat sini awak pun boleh anggap dia adalah sebagai apa dipanggil, mesin untuk kompres. Supaya kita tekan, dia ada keluarkan satu penanda. Dekat sini adalah penanda. Okey. Tapi konsep yang sama. Konsep yang sama. Untuk bahagian satu tu adalah daripada pandangan atas. Kita supaya daripada pandangan atas kita boleh tengok berapa lebar dia punya dimensi. Untuk nombor 2. Untuk nombor 2 ni adalah dia punya bahan ataupun dekat sini kita boleh tengok description-nya dekat bawah ni. Dia sediakan description apakah nama parts bahagian 2, apakah nama parts bahagian 3. Bahagian part ni, parts dia nama apa. Kita tahu ia adalah spring. Tapi apa spring apa itu? So detail-detail ni semua ada dalam drawing ni di bahagian description bahagian bawah. Okey, baik. Kemudian nombor 5 adalah dekat sini kita boleh tengok adalah plinth. Saya pun tak faham apa itu plinth. Tapi dia adalah satu bahagian yang apabila kita potong, nak tahu macam mana kita potong atau tak adalah ada terlibat atau section drawing, kita boleh tengok pada lorekan. Ini dah dilorek. Maksudnya
Satah pemotong tu dia tak kena pada bahagian nombor 2, tetapi bahagian nombor 5, nombor 7, ini semua kena. Maknanya dia dah potong. Sebahagiannya dia telah potong supaya kita nampak apa berada dalam sebuah produk tersebut. Okay, if component more than one individual component, the detail of each component has to be drawn as individual working drawing. Nombor 1, name of parts. Nombor 2, material. Nombor 3, number of parts. Berapa part dia kita ada? Number of firm. Nombor 4, nombor 5, drafter name. Siapa yang melukis? Kalau awak melukis, nama awak lah kat bawah tu. Seperti daripada awal kelas pertama lagi saya nyatakan, setiap drawing, saya minta awak lukis, awak tulis nama dekat bawah dan juga detail-detail lain. Kan? Saya syaratkan sebelum masuk kelas, saya dah tunjuk, saya minta 3 helai yang dah siap detail. Sebab ini adalah antara kita punya salah satu kita punya komitmen terhadap drawing. Kita bertanggungjawab terhadap drawing tu. Sebab tu nama kita dekat situ. Kalau bagus lukisan awak, maka tak ada orang lain boleh dapat kredit melainkan awak. Sebab nama awak di situ. Kemudian unit, scale, name of certifying. Maknanya siapa yang certified awak punya dokumen. Kalau orang curi awak punya gambar, in case lah awak ambil lukisan orang lain, tulis nama awak, memang itu tidak berintegriti. Tapi akan ada satu badan ataupun pihak ketiga daripada sesuatu badan yang ditugaskan untuk certified. Maknanya kalau awak sendiri yang melukis itu lukisan awak, so no problem. Awak boleh jawab setiap lukisan itu apa dimaksudkan dengan detail-detail yang ada dalam awak punya drawing. So no need to worry kalau ada orang yang hendak menduplicate awak punya lukisan tanpa kebenaran. Okey, kemudian file reference, date, tarikh kan, projection type. Apakah kita project menggunakan orthographic ke, auxiliary view ke? Okey. Ini adalah contoh lukisan terpecah yang didetailkan di bahagian kanan. Untuk setiap satu parts ini ada banyak parts dekat sini. Ini mungkin alatan dalam mechanical awak boleh tengok. Okey, untuk setiap satu parts dinamakan dengan terperinci di bahagian ledger sebelah kanan. Awak boleh tengok atas ni. Sebelah kanan atas tu adalah ledgernya. Di bahagian kanan bawah pula adalah awak punya nama ataupun certified by siapa. Itu adalah detail dekat situ. Yang bahagian atas adalah detail untuk lukisan. Apabila dia telah diassemblekan ataupun dikumpulkan, gambar rajah seperti di sebelah kanan, tengah tu, dan apabila dia terpecah sebelum diassemblekan, parts-parts yang perlu ada adalah sebanyak ini. Contoh awak beli barang dekat IKEA, kan, awak beli barang, awak tolong mak awak ke, tolong isteri awak ke, tolong kakak awak ke, awak dapat dalam kotak IKEA tu ada tulis ada berapa alatan, ada berapa barang yang perlu dapat. Sebelum awak sambungkan setiap satu, contoh awak beli meja, dia kena ada kaki, skru berapa, skru saiz A, skru saiz B, kan. Kemudian ada panel meja. Contoh awak beli meja tu dekat IKEA tu, dia dah ada kertas tu, jangan buang. Dia adalah lukisan terpecah supaya awak senang nak gambarkan daripada mana kita nak pasang. Ia tidak sewenang-wenangnya dibuat. Sebab tu awak beli barang dekat IKEA, awak beli meja, satu jenis meja ni saya panggil meja A lah, meja A. Meja A dekat IKEA Tebrau akan sama dekat IKEA Ceras. Dia akan sama. Dia tak akan berbeza sebabnya dia menggunakan lukisan yang sama untuk menghasilkan satu produk yang sama tapi kita duplicate banyak-banyak.
Dia terduplicate banyak-banyak. Okey, ni lagi contoh bagaimana sesebuah, ah, tools ataupun alatan tu kita pecahkan. Contoh sini awak boleh tengok sampai 115 item. Mungkin ini hanya untuk sebahagian saja. Ada bahagian sambungan di bahagian lain. Kalau satu parts daripada satu mesin tu kita cabut dan kita buka balik parts tu, mungkin dalam parts tu pun ada banyak. Ada banyak part-part kecil yang lain. Yang kita perlu tahu dimensi, yang perlu kita tahu dia punya detail. Ini adalah contoh. Apa mungkin ini meter motor meter motor. Dalam meter motor tu sebelum motosikal, okey itu adalah meter dia. Ada part bahagian LED, meter cover, ada meter unit, ada combination case. Okey, dalam meter unit tu pun awak buka dia ada lagi banyak. Itulah boleh sampai ribu-ribu unit untuk satu part saja. Padahal meter motor tu hanyalah 2 tapak tangan kita. Dalam tu ada banyak benda-benda kecil-kecil yang perlu kita perhalusi, perlu kita detailskan. Okey, normal practice hidden line, holes, align semua awak kena ada. Kalau perlu ada lubang dekat situ, tulis berapa dia punya diameter. Diameter dia berapa ataupun jejarinya berapa. Hidden line, dekat mana lukisan garisan tersembunyi ada. Kemudian moving component, interesting component, keyway, webs, fillet around, line detail. Ini semua perlu ada dalam sesebuah lukisan. Okey, hidden line. Kalau nak melukis hidden line, ini kita back to basic balik, back to kepada asas lukisan kejuruteraan. Hidden line dilukis macam ni. Yang correct sebelah kiri ni awak boleh tengok dia adalah bersambung dengan garisan sebenar pada lukisan awak. Ini contoh yang tak berapa elok. Yang tak berapa tepat. Yang tak berapa tepat. Awak boleh tengok garisan bawahnya tak bersambung. Okey, tu hidden line meeting. Maknanya di bahagian tengah tu awak boleh tengok cara melukisnya adalah bersentuhan. Manakala kalau tak sentuh tu tak betul lah tu. Maknanya ada benda lah kita boleh tambah baik. Kemudian 3 hidden line meeting. Yang garisan terakhir tu perlulah bersentuhan. Okey, intersection between object line and hidden line. Dia macam ni sebab dia bersilang kan. Dia bersilang, jangan bersentuh. Syarat dia kalau yang bersilang, jangan bersentuh. Kalau tak bersilang maknanya intersection. Kalau intersection tak bersentuh, yang lain hidden line mesti bersentuh. Cara melukis hidden line. Okey, awak boleh tengok dekat sini. Lines for two object size. Maknanya dua objek berbeza sisi. Okey, baik. Jangan samakan. Maknanya kita ada sedikit perbezaan renggang antara dua objek sisi tersebut. A very small hidden arc. Awak boleh tengok contoh dekat sini. Kalau ada arc ataupun ada dia punya lengkuk pada hujung, maka dia adalah bersambung. Jangan putus-putuskan dia. Teknik melukis very small hidden arc. Okey, hidden line of screw thread. Untuk screw saja, untuk screw thread macam ni. Jangan, boleh tengok kalau screw thread dia punya garisan tu tak sama. Dia ada satu naik, satu turun ataupun satu tinggi, satu rendah Kalau sama tu maknanya itu bukan screw thread, itu lukisan lain. Untuk lubang pula, awak boleh tengok tempat kalau kita potong. Okey, kalau drill hole, maknanya kita dah tebuk lubang itu. Ini adalah intersection line ataupun panel. Okey. Gambar aja dia macam ni. Ini drill hole ni maknanya dia sama atas ke bawah. Kalau counterboard ni dia sama macam kalau dalam counterboard ada dalam kayu, ada dalam mechanical. Kalau kayu kita panggil countersink.
Dia ada satu takuk di bahagian tempat kita drill tu, ada satu takuk lagi yang berbeza saiznya, supaya kita dapat benamkan skru di dalam. So, cara melukis dia adalah macam ni. Ini kita kalau untuk drill hole, awak boleh tengok kita ada diameter 20. Kita pakai saiz 20 dan kita tebuk lubang sedalam 31 mm. Kalau counter drill, kaun kalau counter board ni, kita punya dalam di bahagian dalam tu kan yang kecil kan, dalam kecil, atas tu besar. Okey, yang kecil tu adalah 12 diameter dia, 12 mm, manakala yang besar tu adalah 26, supaya kepala punat tu kita dapat simpan di bahagian dalam. Okey, sama juga untuk drill sportage hole, maknanya di bahagian atas saja kita macam nampak macam ada countersink. Dia sikit saja, dia bukan untuk benamkan skru. Dia bolehlah untuk benamkan skru tapi bukan terus terbenam, dia sikit je dia masuk. Okey, drill counter sunk hole, awak boleh tengok dekat sini. Counter sunk atau counter sink, rim dia berapa, dalam dia berapa. Awak boleh tengok dekat sini, rim dia 20 mm hingga 20.1. Maknanya dia makin mengecut gitu ke dalam. Okey, align details. Okey, baik, align details. Okey. Maknanya kat sini, awak alignkan detail-detail awak tu, kita buat unjuran ke bawah sebagaimana kita unjurkan kita punya fotografi kita. Fillet around. Sebab apa benda ni terjadi? Biasanya fillet ni kita buat pada sambungan kan, ataupun kita dah dua benda tu kita dah drill, kemudian ada kita nak filletkan dia bagi dia lebih smooth, kita punya smooth, ataupun round corner. Sebagai contoh kat sini, okey, bulatan ni salah duduk, patut dia kat sini. So lukisan dia kita perlu tulis secara detail. Okey, intersecting component. Okey, ini saya dah terangkan banyak kali, dan sebelum ni pun perlu ada objek, kita perlu ada diameter, kita perlu ada jejari, dan jejari kita berapa untuk setiap satu bulatan, perlu ada detail-detailnya. Kalau bagaimana sesebuah objek kita gabungkan menjadi dua. Ini detail lain, yang part B ni detail lain. Muka dia mungkin boleh jadi lain kalau awak tengok pandangan depan lain. Kalau awak tengok pandangan sisi lain, pandangan atas dia jadi lain. Okey, baik. Ini lagi contoh-contoh, section B could be incorrect, section B correct. Sebab apa? Sebab bila awak potong, kita tengok kita punya ni satah pemotong. Kita tengok satah pemotong A ni, awak boleh tengok saya punya mouse ni, satah pemotong ni. Bila kita potong dekat sini, kita nak tengok itu mungkin daripada pandangan atas. Jadi kita potong pada pandangan, bukan pandangan atas, pandangan apa panggil? Pandangan hadapan. Okey, ini mungkin pandangan sisi, ini mungkin pandangan hadapan. Awak boleh tengok. Bila dipotong, awak boleh nampak sini. Dia punya lorekan dia. Awak lorek tu mungkin tempat lain. Jangan terlorek sekali dengan tepi ni. Maknanya dekat tengah ni, dia ada satu lagi, dia macam besi yang terpotong. Bukan semua terlohong, ada satu parts ni, di bahagian sini. Di bahagian sini ni adalah bahagian terpotong ni. Okey, keyway. Ni adalah keyway. Bagaimana kita perlu tahu diameter, kita perlu tahu ketinggian sebelum kita potong dia, dan kita tahu di parts mana kita potong lukisan tu. Okey, untuk moving component pula. Untuk moving component, sorry. Okey, awak satu bahagian, awak lukis garisan putus-putus dan awak ada satu dimensi. Ni garisan ni.
Satu dimensi yang menunjukkan bahawasanya dia boleh bergerak ke kiri dan ke kanan. Di bahagian mana dia punya align dia. Dia punya align dia, dia punya moving dia macam mana moving dia. Okey, ini adalah convention. Okey, convention kita ada thread, blind hole, studs, bolt and nuts, longer component, surface, square end, shaft and repeated part. Okey, ini adalah application yang kita gunakan. Ini kita contoh, ah, objek yang sama, tapi lepas kita potong, kita tahu bahawasanya satah pemotong yang kita nak lorek tu adalah berdasarkan tempat yang kita nak potong. Kalau kita potong atas, lorek dia lain. Kalau kita potong tepi, lorek dia lain. Ya. Kalau awak potong sikit je, maknanya tempat yang awak potong sikit tu adalah awak lorek semua. Okey. Tengok tak? Boleh nampak? Dia bergantung kepada satah pemotong kita. Kita potong dekat mana. Kalau kita potong tu kena tempat yang berlubang ataupun kosong, hole. Kita hanya lorek tempat yang kita kena potong je lah. Yang tak potong tu tak perlu lorek. Ya. Ini adalah contoh tadi. Okey. Saya harap penerangan untuk mechanical drawing ni agak simple dan dia hampir sama dengan sectional drawing. Dia sebenarnya adalah lanjutan kepada sectional drawing. Jadinya, konsep sectional drawing sebelum ni awak kena faham, awak kena imagine berdasarkan gambar rajah yang diberikan. Gambar contoh dalam soalan, gambar rajah pen ataupun skru lah diberikan. Skru, kalau dia potong tu awak kena imagine dalam tu ada apa. Macam mana awak nak tahu dalam tu ada apa? Awak kena tengoklah lukisan pandangan atas dia. Kalau pandangan atas dia tak nampak, kena rujuk pandangan sisi, kena rujuk pandangan hadapan. Awak kena gabungkan 3 pandangan tu dan saya percaya dia akan bagi satu objek yang berbentuk yang dalam lukisan 3D supaya awak dapat imaginekan, okey, di bahagian dalam ni sebenarnya kosong. So bila nak potong, tak ada lorekan di situ. Ya. Okey. So saya harap penerangan untuk kali ini sedikit sebanyak dapat membantu awak untuk terus memahamkan lagi lukisan kejutaran 1. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.